Assalamualaikum. Hari ini tolong test teknikal. Oh, Kak Ajang. Okey, Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat sahabat Inor, semua follower sahabat Inor. Terima kasih kerana sudi masuk untuk live kali ini, insya-Allah. Okey, ini Zati akan share lah sikit berkaitan dengan story Inor. So apa yang Zati nak share kepada sahabat-sahabat semua Cuma sebelum kita start, kalau boleh komen lah in case kalau takut ada suara tak dengar ke, tak clear ke. Kalau suara jelas, minta respon jelas, okey? Okay, sahabat-sahabat semua, sihat ke? Hari ni kita hari Sabtu, sepatutnya ramailah kalau ikutkan yang bercuti hari ni. Tapi sahabat Inor, HQ sahabat Inor di Kelantan, kami bekerja. Okay, semua suara jelas tak? Sebab untuk yang IG ni saya tak pakai mic. Takut tak dengar lah. Alright, okay. InsyaAllah untuk pagi ni hanya luangkan masa selama 30 minit saja untuk sharing kita pada hari ni. Okay, buat sahabat-sahabat, Alhamdulillah, tapi kena kuat sikit. Okay, Hananona. Kak Ajar, saya letak atas ni je Kak Ajar, boleh je? Nak pegang mic. Tak apa lah. Saya letak gini je. Tak clear Okay, we test. Alright. Okay, Kak Ajar, saya cuba lagi sekali. Buat sahabat-sahabat semua dengar tak suara? Yang dekat Facebook saya dah pakai mic, should be okay lah kot. Tapi kalau macam kurang jelas, cuba komen lah. InsyaAllah bahagian teknikal akan cuba improve mana yang patut. Okay, sahabat-sahabat dekat IG, semua dengar tak suara saya? Dengar, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bunga Bajet. Alright, thank you sebab komen. Thank you sebab respon. InsyaAllah kalau sudi, bolehlah join dengar perkongsian daripada saya selama 30 minit. InsyaAllah pukul 11 ni sampailah pukul 11.30. Okay, hari ni Zati nak Izzati. Kenalkanlah diri dulu Okay, nama saya adalah Nur Izzati. So boleh panggil saya Izzati je. Okay, Izzati daripada sahabat Inor lah, daripada HQ sahabat Inor. Selaku finance dia juga yang manage jugalah untuk HR dekat sahabat Inor ni. So ini nak spend masa lah dengan sahabat-sahabat semua selama 30 minit untuk live hari ni, untuk sharing berkaitan dengan perkongsian, insyaAllah. Okay. Oh, ni lagi juga. Oh, macam tu Okay, kejap kita adjust sikit. Alright. Okay, sahabat-sahabat dekat IG, kita cuba test lagi sekali. Okay tak? Dengar tak suara? Dekat IG okay kan? Dekat FB suara jelas tak? Okay, sambil-sambil tu kenal diri kan. Tadi Zati dah pun sebut nama. Nama saya adalah Izzati, mewakili sahabat ini lah untuk hari ni, untuk live. So sharing hari ni berkaitan dengan tajuk dia adalah lebih kepada kita lah, diri sendiri. Cintai dirimu. Okay. Alright, Kak Yuni kata dah okey dah. Okay, kepada sahabat-sahabat di FB, kalau ni bolehlah share dulu sebab kita orang pun ada buat live dekat FB. So bolehlah share sebelum kita start. Okay, sambil-sambil tu sebenarnya Zati nak share tentang satu buku. Buku ni pun baru je dapat jumpa dia pagi tadi. Pasal The Great Ways to Become.
Great ways to be wonderful Muslimah. Okay. Tapi Zati akan share berkaitan dengan satu subtopik je dah dulu ya. InsyaAllah untuk next week kita akan kupas lagi berkaitan dengan next subtopik. So hari ni Zati nak kupas berkaitan dengan topik cintai dirimu. Dan insyaAllah di pengakhiran kita punya live ni Zati akan share sikit lah tips ataupun pesanan macam mana kita nak baiki diri. So buat sahabat-sahabat semua, perkongsian hari ni harap-harapnya bermanfaat lah. Semoga tak dapat sikit dapat banyak pun tak apa, alhamdulillah. Dapat banyak lagi lah, kita suka guys. Sebab apa? Kita nak top up kita punya knowledge, kita nak improve kita punya as a muslimah, kita mestilah kita nak jadi the great one kan, the wonderful muslimah kan, insyaAllah. Okay, so sama-sama kita doakan yang terbaik. Semoga Allah rezekikan kita untuk jadi muslimah yang solehah, yang terbaik di dunia dan di akhirat juga, insyaAllah. So Zati nak share ini adalah berkaitan dengan tajuk cintai dirimu. Okay, so Zati kita pernah mungkin sahabat-sahabat semua dah ada yang memiliki buku ni. So mungkin boleh jugalah komen, share apa yang korang dapat daripada subtopik yang pertama ni, iaitu tentang cintai dirimu. Okay, kita sebagai muslimah kan, sebabnya apa kita nak jadi wonderful muslimah, insyaAllah. Sama-sama kan, doakan yang terbaik. Okay, so yang first kali bila kita berkaitan dengan diri ni, yang pertama ni kita kena tengok adalah setiap daripada kita ni kan Allah jadikan kita dengan tiga lah peranan. Saya suka remind balik lah benda ni. Setiap kali live kita akan cuba remind balik 3 peranan kita sebagai manusia. Yang pertamanya adalah sebagai hamba Allah. Ini adalah peranan utama kita yang pertama. Peranan utama yang pertama. Okey. Itu sebagai hamba Allah. Yang kedua adalah sebagai khalifah. Khalifah iaitu pentadbir muka bumi ni. Kalau tak ada lah manusia agak-agak, mungkinlah muka bumi kita ni jadi kelang kabut kan, sebabnya tak ada khalifahan, tak ada pentadbir. Kita kena menguruskan manage muka bumi ni. Kalau tak ada kerajaan kan, tak ada pimpinan, macam mana kita sebagai rakyat ni? Adakah akan terombang-ambing? Lebih kurang macam itulah. Okey. So yang peranan yang ketiga kita sebagai seorang manusia dekat dunia ni adalah da'i, iaitu sebagai pendakwah. Okey. So kena ingat ketiga-tiga peranan kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah dan juga sebagai da'i. So sangat-sangat penting lah setiap kali kita as a hamba Allah ni ingat diri kita. Sebenarnya kita ni di dunia, hidup dekat dunia ni, Allah bagi pinjam modal. Modal apa? Modal mata, modal hidung, muka, anggota tangan, kaki. Semua ni modal Allah bagi dekat kita untuk kita guna sebaik mungkin untuk hasilkan lagi banyak untung. Untuk dapatkan lagi banyak untung dekat akhirat kelak. Tak hasillah kita guna modal yang Allah bagi ni untuk dapatkan benda yang yang merugikan diri kita. Kita kalau buat bisnes, kita nak untung ke kita nak rugi? Masuk account sikit lah, masuk finance sikit. Okay, bila kita buat bisnes, semua daripada kita ni, kita tak nak benda tu merugikan diri kita kan, mesti kita nak untung. So samalah bila Allah bagi kita modal anggota tubuh kita ni, kita mesti kena bagi balik dekat Allah something yang Allah kata keuntungan, mendatangkan keuntungan kita dekat dunia dan juga dekat akhirat. So as a muslimah, kita boleh start dengan diri kita dululah. Kita start dengan diri kita dulu, di mana kalau kita nak apa-apa pun kita kena tengok diri kita. Kita kena start tengok diri kita dulu. Kita kena cintai diri kita dulu. Okey, macam mana? Maksudnya kita kena sedar setiap daripada kita ni, dia ada kekurangan dia dan ada kelebihan dia masing-masing. Kita kena sedar benda tu. Setiap daripada kita ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. So mustahil lah dekat dunia ni ada makhluk yang sempurna, melainkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak katanya dekat dunia ni mustahil ada makhluk yang sempurna melainkan Nabi Muhammad. Jadi kita ni, kita kena sedar lah, setiap daripada kita ni akan adanya kekurangan, akan adanya kelebihan. Okay. So dari segi ingin menjadi muslimah yang hebat, dari segi kita nak menjadi muslimah yang hebat, kita kena bersedialah menerima diri kita, menerima kekurangan diri kita dengan tulus dan ikhlas. Sebabnya dengan cara itulah kita nak menuju ke hadapan tu, kita nak go forward,
lagi mudah dan dapat dilalui dengan mudah lah. Sebab apa? Kita tahu kita punya kekurangan. So tak naklah disebabkan kekurangan kita tu menjadi satu, orang kata apa, menjadi satu sebab kekurangan kita tu menyebabkan satu kekangan bagi kita untuk improve, untuk menjadi muslimah yang lebih baik. So tak silap lagu tu dah. Okay, insyaAllah. Alright. So maksudnya kita kena kena percaya yang kehidupan kita ni sangat sempurna. Kita kena yakin benda tu. Tadi Zati ada kelas, patutnya ada kelas bersama ni lah tim senior leadership untuk pagi ni 2 hari bersama dengan Rishwork ataupun dengan Dr. Azizah lah boleh kata. So Zati suka satu analogi yang doktor bagi. Satu analogi ni doktor bagi, analogi berkaitan dengan satu pokok. Bila kita pokok tu, pokok kelapa contohnya, selalu mudah nak lukis pokok kelapa lah. So boleh bayangkan pokok kelapa, dekat kita punya akar tu ada kita punya benih, seed benih. So daripada benih tu kita kena tengok kalau kita tanam tu adalah satu benih yang orang kata yang subur, yang elok, insya-Allah pokok tu akan berkembang bagus, akan berkembang sangat elok, akan berkembang subur. So tapi kalau lah benih yang ditanam tu adalah benih yang tak elok, yang dah rosak, so mungkin akan menyebabkan pokok tu tak akan mampu berkembang dengan bagus lah. Maksudnya macam tu lah nak kata kita pun sebagai manusia, kita nak start nak jadi orang yang bagus, nak jadi wonderful muslimah, kita kena tengok daripada basic dulu. Maksudnya daripada diri kita sendiri dulu. Yang first kita kena cintailah diri kita sendiri. Okay, kita kena biasa kita punya dalaman, dari segi ilmu kita macam mana, dari segi amal kita, niat kita tu macam mana. Kan setiap apa yang berlaku bermula dengan niat kan. Setiap apa yang kita nak buat tu pun bermula dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Okay, so kena ingatlah balik benda tu. Kita ni dekat dunia ni disebabkan apa? Bila kita tengok balik peranan kita 3 tu, sebagai hamba Allah, sebagai khalifah, sebagai da'i, insya-Allah kita punya matlamat kita tu lagi jelas. So boleh tak sahabat-sahabat komen, jadi nak tahu jugalah dari segi setiap daripada diri kita ni masing-masing ada matlamat, masing-masing ada matlamat dalam hidup. So mungkin sahabat-sahabat boleh share apa sahabat-sahabat punya matlamat dalam hidup. Mungkin boleh share sikit lah dekat sini, Zati boleh bacakan. Nanti Zati akan share jugalah matlamat hidup Zati dekat korang semualah. So masing-masing kita share, okay, sama-sama supaya dapat manfaat lah. Okay, berkaitan dengan matlamat yang Zati punya lah, yang pertamanya adalah, tak ada yang pertama lah, memang yang tu yang terutama, iaitu untuk mencapai mardatillah, iaitu untuk mencapai redha Allah. Okey, itu adalah matlamat yang teragung lah kan. Kita sebagai hamba Allah tak boleh lari daripada nak memperolehi redha Allah, betul tak? Mudah kata macam ni je lah, kalau once kita dah dapat redha Allah, semua benda dalam hidup kita akan kata dah lulus lah maksudnya. Itulah yang penting. Okay, sebab tu lah kita nak mencapai redha Allah tu sangatlah orang kata rezeki lah, kalau betul-betul kita dapat benda tu kan. Tapi kita kena doa lah supaya kita dapat ada peluang untuk dapat mardatillah tu. Dan juga kita kena berusaha, selain pada doa kita kena berusaha, insya-Allah. Alright. Okay, yang pertamanya tentang diri kita kena bersyukur. Kita kena bersyukur seadanya. Kita tengok kan, kita terlampau mesti sekarang lah, mungkin mesti PKP, kita terlampau melihat orang kata sangat banyak orang kata kekurangan, terlampau melihat kekurangan sampailah kita tak nampak apa sebenarnya kelebihan yang ada dalam diri kita. So kita kena berikanlah fokus kepada perkara yang memberi kelebihan kepada diri kita. Kena beri fokus kepada diri kita untuk tu. So kena apa ni, tak bolehlah terus mengutuk diri kita kan. Terutamanya tak silap sampai bila kita terlampau melihat kekurangan ni sampai kita melibatkan Allah, melibatkan Allah yang mencipta kita. Sebab apa?
Takut kita tak mampu untuk apa ni, orang kata terlampau macam ni lah mudah kata. Kalau kita, orang kata apa ni, siapa kita untuk menindakkan takdir Allah, tu je mudah kata. Okey, siapa kita untuk menindakkan takdir Allah, tu je. Segala kekurangan yang ada dalam diri kita sebenarnya ada satu kecukupan yang Allah dah bagi. Sebabnya tak ada hamba yang sempurna melainkan baginda Nabi Muhammad SAW yang Allah dah utuskan sangat sempurna. So kita sebagai manusia, so kena ni lah, kita berlapang dada dengan Allah dan kita kena terima diri kita seadanya dan bersyukur. Sebab apa? Cara terbaik bagi mencintai diri sendiri adalah dengan menerima kekurangan diri. Okey, ingat tu, cara terbaik untuk mencintai diri sendiri adalah dengan menerima kekurangan diri dan tidak membandingkanlah hidup kita dengan hidup orang lain. So sangat pentinglah untuk kita sama-sama muhasabah. Adakah aku ni mencintai diri sendiri? Adakah aku ni terlampau merendahkan diri sendiri? Tak silah benda gitu. Okey? Sorry. Alright. So Zati nak share juga berkaitan dengan pesan Ustazah Asmarun, macam mana kita nak perbaiki diri kita. Kita nak cintai diri kita kan, at the same time kita nak perbaiki diri kita juga untuk jadi yang lebih baik, untuk jadi wonderful muslimah insyaAllah. Okey, yang pertamanya adalah apa yang Ustazah Asma pesan. Bila kita ada terasa sempit, bila kita terasa ada masalah apa semua, kita kena rajin-rajinkan diri kita untuk ke majlis ilmu. Okey, kena rajin-rajinkan diri kita untuk ke majlis ilmu. Sebab apa? In case lah kalau musim PKP ni kan, kalau dulu selalu je ke masjid kan. Contohlah, antara majlis ilmu kita pergi masjid, ada program motivasi ke apa kan. Paling kurang tak mampu pergi sehari sekali, at least lah sekali sehari. Setiap hari lah mudah kata. Setiap hari lah kan, mudah katanya setiap hari. Kalau tak mampu nak pergi setiap hari, at least kita pergi dua kali sebulan ke pun maksudnya dah okey kan. Paling common lah kita sebulan sekali kalau tak mampu juga kan. Masa-masa ada komitmen kan, sampailah tak mampu nak pergi ke majlis ilmu, cuba luangkan masa, at least sebulan sekali pun okey. Tapi sekarang ni kan kita tengok masa PKP kan, masa PKP sangatlah susah kita nak berhimpun, nak join majlis ilmu. Okey, tapi Islam tu mudah, Allah dah mudahkan. Maksudnya kita tengok sekarang ni ada teknologi, ada TV, ada YouTube. So kita gunakan medium yang ada ni untuk kata jadikan sebagai platform yang boleh dikategorikan sebagai majlis ilmu juga. Betul? Pak Kalam, terima kasih. Sekarang PKP boleh tengok online je lah. Memang kita boleh kategorikan dia sebagai kata majlis ilmu juga. Sebab kan Islam tu mudah kan. Islam tu agama yang indah kan. So jangan kita tengok benda tu sesuatu yang susah. Mungkin macam sekarang lah, kita pun hanya mampu Zoom. Nak kerja pun work from home, Zoom juga. Kalau ada meeting, Zoom juga. Tak direct turun ke syarikat kan untuk meeting ke apa kan. Gitulah. So contohnya macam dalam satu family tu dia ada masalah kewangan. Contoh ada masalah kewangan. So bila dia turun majlis ilmu, impact kepada majlis ilmu ni, dia akan nampak punca masalah kewangan tu apa. Contohnya, so bila dia ni family dia ada masalah kewangan, tapi bila dia turun majlis ilmu, dia akan nampak punca kepada masalah kewangan tu, iaitu nafsu sangat besar. Itu sesuatu kata punca lah, nafsu besar. Contohnya lali Shopee sikit, belik ada je beberapa barang terus masuk kita punya trolley kan. Tunggu nak bayar je. Contohlah tu kalau Shopee. Kalau benda-benda lain macam ads yang lalu dekat Facebook ke apa semua, tengok sikit dah mudah tertarik, terus nak beli. Nafsu kita besar sebab kita tak sedar benda tu adalah punca kepada masalah kewangan yang ada dalam keluarga. Contohlah
selain daripada Shopee, mungkin ada segi nak makan pula, suka tengok makan makanan yang mewah-mewah. So macam itulah, bila kita turun ke majlis ilmu, kita akan nampak punca kepada berlakunya masalah kewangan ni dalam keluarga. So bila kita dah ada ilmu, insya-Allah kita akan dapat ada rasa Allah dah bagi tu cukup. Kita akan ada rasa qanaah. Rasa cukup dengan apa yang ada. Itulah sangat penting kan. Bila kita tengok iklan pun biasa-biasa je, tak adalah nak membeli. Itulah sebab qanaah tu, rasa qanaah tu sangat-sangat penting. Okey, so kalau ada kekangan nak turun tengok majlis ilmu, bolehlah tengok TV Al-Hijrah tu, antara yang best kan. Contoh macam program Labaikallah ke, something yang macam tu lah, yang sangat kata kita back to Allah lah. Back to Allah, InsyaAllah. Yang penting masa PKP ni, walaupun kita tak boleh nak tengok terpaksa tengok online juga, apa yang penting kita punya ni lah, manfaat ataupun kebaikan yang kita dapat tu. Adakah adakah kita akan dapat melalui perbuatan tersebut? Kalau kita tengok YouTube tu ada suatu yang program macam ceramah, benda tu dah dapat manfaat, dah dapat kebaikan. So insyaAllah lah kepandang, walaupun masa PKP ni kekangan untuk turun ke masjid ke, untuk turun ke program-program motivasi ke, tak ada masalah. Okay? Yang penting kita akan dapat manfaat dan pahala. Sebab apa? Kebaikan yang kita dah buat kan. Kita dah niat untuk kita dapat nak upgrade diri kita kan, nak jadi yang lebih baik, untuk baiki diri kita, untuk jadi yang lebih baik. Okay. Pesanan yang kedua adalah, yang tadi Ustazah Asma pesan, kalau kita ada rasa sepit ataupun ada masalah, direct pergi majlis ilmu kan. Pergi majlis ilmu. Yang kedua adalah sentiasa jaga solat. Ni sebagai sama-sama punya peringatan lah kan. Sebabnya apa? Telinga yang mendengar ni lagi dekat dengan mulut yang sedang bercakap. So kita sama-sama lah, bila dah ada ilmu, kita cuba upgrade diri balik kan. So antara pesanan Ustazah Asma yang kedua adalah sentiasa jaga solat. Nak kata berkaitan dengan jaga solat ni, tak semua orang Allah rezekikan dia untuk solat awal. Tak semua orang Allah rezekikan dia untuk jaga solat. Walaupun dia sekolah agama sekalipun, tak semua orang dapat. Sebab apa? Sebabnya kita terlampau sibuk dengan urusan dunia. Terlampau sibuk dengan urusan dunia. Macam tu lah. So kita kena sangatlah kena berhati-hati. Sebab apa? Berhati-hati dengan urusan dunia ni. Jangan sampai disebabkan urusan dunia kita lupa yang utama kita sebenarnya berkaitan dengan akhirat. Okay. So antaralah tips yang Zati sendiri pun pernah tanya kan, macam mana kita nak solat awal waktu. Macam mana kita nak buat kita ni solat awal waktu. So antara tips yang sahabat bagi adalah untuk prepare 30 minit sebelum masuk waktu. Antaranya adalah untuk prepare 30 minit sebelum masuk waktu. Itu antara tips untuk kita solat awal. So bila kita solat awal, maksudnya dalam 30 minit tu nak pergi toilet pun beberapa minit dah ambil masa situ So kalau kita siap dah pakai telekong, contohnya kalau perempuan dah siap pakai telekong, kita boleh duduk siap mengaji lagi sambil-sambil nak tunggu azan masuk. Betul tak? So sangat-sangatlah kata rezeki lah kalau Allah bagi kita, bila Allah bagi kita dapat jaga solat tu kan. Zati pakai tudung labuh pun gitulah. Tersentuh hati bila dia petik sekolah agama. Betul sangat-sangatlah katanya bila semua dunia kan, kalau kita terlampau fokus pada dunia pun kadang-kadang kita boleh terlepas juga untuk jaga solat. Itu je. Okay. So yang penting kita kena minta lah dengan Allah, semoga Allah golongan kita antara golongan yang menjaga solat dari segi segalalah A sampai Z berkaitan dengan solat tu, Allah bagi kita jaga sebaik mungkin kan. Sebabnya solat antara benda yang akan dipersoalkan, yang utama yang akan disoalkan dekat akhirat kelak. Okey. So sangat macam Zati pun abah punya macam jenis JK masjid kan. So sangat-sangat macam kadang jealous juga dengan dia. Sebabnya setiap kali waktu Allah dia pergi awal dekat masjid. Sebab apa biasanya? Kejap Ajar terangkat tak? So biasanya kalau lah bila pergi awal dekat masjid, maksudnya antara golongan orang yang orang kata menjaga solat dia tu. Sebab apa? Bila pergi masjid awal, dia yang kena bukakan aircon masjid, dia yang kena pasang
Kita biasanya sebelum azan ada yang pasal mengaji dulu kan. Lepas tu ada buka aircon, buka lampu apa semua lah, prepare untuk supaya bila sampai jemaah ke masjid untuk terus solat. Nak katanya baguslah orang yang jaga macam jenis yang orang kata tak bila ke apa ke, gitulah contohnya. So sangatlah kata kita patutnya cemburulah dengan mereka sebab Allah dah memudahkan dia orang untuk kata jaga solat awal waktu. Macam itulah. So yang last kali adalah pesanan Ustazah Asma adalah berkaitan dengan terutamanya untuk mak ayah lah. Cara kita nak baiki diri. Kalaulah kita ni di kalangan mak ayah, orang kata ajar adab pada anak-anak seawal usia. Seawal usia. Sebab apa? Ibarat bila kita didik anak kita ni awal-awal lagi, ibarat kita mengukir pada batu. Mengukir pada batu. Bila kita ukir pada batu, dia akan tahan lama, betul tak? Contoh kita ukir huruf alif bata ke contoh kita nak sapu batu tu, orang kata susah. Memang akan kekal kan alif bata tu. Maksudnya susah nak hilang, memang akan kekal lama. Sebab tu sangat penting bila kita nak mendidik anak-anak, sebenarnya didik adab ke, kita dengan ilmu agama ke, didiklah daripada awal. Sebabnya dia akan kekal lama. So tapi bila kita nak didik, bila dewasa, bila nak tunggu anak-anak tu dewasa baru kita nak didik, dia macam ibarat melukis pada air. Kenapa melukis? Kenapa bila kita dewasa ni kita ibaratkan melukis pada air? Sebabnya bila kita lukis je hilang. Maksudnya yalah, bila dah dewasa susah sangat nak terima. Benda kata macam tu je lah. Kan? Bila dewasa lambatlah sikit nak terima kan. Sebab itulah mula terbuluh biarlah daripada rebungnya. Okay. So tapi dalam untuk mak ayah lah, dalam nak mendidik anak-anak, tiada istilah terlambat. Okay. So better late than never. Itulah tu yang sangat penting. It's now or never. Itu je. Kalau kita ada anak-anak yang orang kata kecil lagi, didiklah pada sekarang kan. Macam tu lah. Dan yang sangat penting adalah doa lah. Doa banyak-banyak. Sebab doa mak ayah ni sangatlah makbul kan. So sangat penting lah doa mak ayah tu. Alright. Okay, setakat ni apa yang Zati sampaikan tu dapat tak? Macam tu. Dapat something tak? Dapat tak? Ada nak share jugalah satu analogi daripada doktor bagi tahu. Kalau kita tak nak jadi pokok yang tinggi, jangan jadi pokok yang tinggi kalau tak nak ditiup angin yang kencang. Kita nak terus bertumbuh, terus nak berkembang, terus nak berjaya. Bila terus nak menjadi tinggi, kita kena bersedialah dengan ujian-ujian yang datang. Macam itulah, kalau pokok tu makin nak berkembang tinggi, nak naik ke atas, kita kena bersedia dengan angin kencang. Macam itulah manusia bila kita nak jadi muslimah yang lagi better daripada sebelum ni, nak jadi the great one, the wonderful muslimah, kita kena bersedia dengan cabaran dunia ke apa ke, semualah kita kena bersedia. Sebabnya ujian tu takkan pernah berhenti selagi kita tak mati. Once kita dah mati, ujian dunia dah habislah, ujian lain pula. Nak katanya kan. So jangan jadi rumput yang rendah kalau tak nak dipijak orang. Itulah antara kata yang boleh kata apa ni, satu quote lah yang boleh kita jadikan orang kata tu. Jangan jadi pokok yang tinggi kalau tak nak ditiup angin yang kencang. Jangan jadi rumput yang rendah kalau tak nak dipijak orang. So masing-masing muhasabah lah. Kita nak jadi muslimah yang bagus. Kita ada 3 peranan yang kita kena pegang sebagai hamba Allah, sebagai khalifah, sebagai da'i. So da'i ni kan, apa-apa pun tengoklah macam da'i sendiri pun ada ujian dia kan. Contohnya macam ustazah selebriti, mungkin tu antara yang kita akan nampak kan. Sekali yang bukan selebriti ni ada ujian dia juga. So masing-masing lah, masing-masing punya ujian. Jadi suka ingatkan sekali lagi, siapa kita untuk menindakkan takdir Allah. Okay, apa-apa yang jadi pun kita kena berlapang dada kan. Kalau kata rezeki tak cukup ke apa semua tu silap. Sebenarnya Allah tu dah bagi rezeki tu memang mencukupi. Tapi kita je yang salah faham dengan apa yang Allah
didik kita, cara Allah didik kita tu. Allah dah ada cara dia. Tapi kita, adakah kita berlapan ada dengan apa yang jadi pada diri kita? So pentinglah buat sahabat-sahabat semua, cara terbaik untuk mencintai diri sendiri adalah dengan menerima kekurangan diri dan tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. So setakat itu sajalah untuk sharing Zati pada hari ini. Ambil yang mana, orang kata yang mana kurang tu daripada kelemahan diri Zati sendiri. Yang baik semua datang daripada Allah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi hari Sabtu minggu depan. Jam dan jam yang sama jugalah, InsyaAllah pukul 11 pagi. Mungkin akan kupas jugalah berkaitan dengan buku ni, 99 Great Ways to be Wonderful Muslimah, InsyaAllah. Ataupun mungkin buku lain lah, tengok atas keadaan. So kalau sebab sangat-sangat buku ni sangat tebal. So memang excited lah nak share dengan sahabat-sahabat sebab buku ni baru je sampai dalam minggu lepas. So Zati pun baru keluar daripada sarang. Baru habis PKPD. So boleh datang office terus nak buat nak tengok apa yang baru dekat sini untuk share dengan sahabat-sahabat semua. Tu je lah kot. Okay, maaf sangat kalau ada kurang. So ambil yang positif je lah. So selamat mencintai diri, terima kekurangan diri. Sebab apa, itu adalah satu cara kita untuk kita terus improve, mencintai kekurangan diri kita. Selalu tengok cermin jugalah. Selalu tengok cermin sebab apa, kita juga kena memaafkan diri kita juga. Sebab kita je tahu diri kita ni macam mana. Kita kena belajar lah untuk menerima diri kita, maafkan dia. So kita ubah balik. Okay, alright, itu sahaja untuk hari ni. Okay, Assalamualaikum, see you next week InsyaAllah. Bye bye.